satu penyakit yang ada dalam masyarakat kita pada hari ini adalah normalisasi kemungkaran. Baru-baru ni kita disandingkan di media sosial dan di akhbar. Ada seorang lelaki telah ditangkap kerana berzina dengan 20 orang wanita dan berkongsi video zina di laman sosial. Dan selepas itu dia dijemput oleh satu rancangan podcast yang agak terkenal di Malaysia untuk membincangkan tentang kisahnya. Dan ini membawa satu perspektif bagaimana masyarakat hari ini telah menormalisasikan kemungkaran yang ada. Dan dalam kes ini adalah zina. Terdapat banyak sebab yang boleh mendorong kepada perkara ini yang kita boleh bincangkan dengan dalam. Pertamanya adalah media sosial. Pada hari ini, media sosial menjadi sumber kepada globalisasi yang ada pada masyarakat. Dunia menjadi tanpa sepadan. Budaya-budaya yang sebelum ini tidak berada dalam masyarakat kita, berada dalam masyarakat di luar sana sebagai contoh, sudah mula mengesap masuk dalam masyarakat kita. Sebagai contoh, zina ataupun seks sebelum nikah, telah mula sedikit sebanyak menjadi perkara biasa dalam masyarakat dan remaja pada hari ini. Teringat saya satu perbincangan dengan seorang sahabat saya ketika berada di kolej suatu masa dulu, saudara Khalid Muhammad Jali pernah menimbulkan satu pertanyaan. Adakah dengan terlazimnya maksiat pada hari ini, perlukah kita melazimkan ataupun menayangkan ataupun menunjuk-nunjuk kebaikan? Supaya kebaikan ini dapat mengimbangkan kemaksiatan yang ada dalam masyarakat. Faktor kedua yang kita boleh bincangkan adalah kemungkinan sistem pendidikan yang ada dalam masyarakat kita hari ini tidak komprehensif. Bukan saya nak salahkan pendidikan di sekolah, tapi pendidikan sekolah itu hanya sekadar separuh hari. Berbalik juga kepada institusi pendidikan di rumah. Bagaimana kita menekankan kepada anak-anak kita bahawa perkara ini salah, perkara ini benar. Dan satu permasalahan lagi berkenaan dengan sistem pendidikan yang ada, sama ada formal atau tidak formal, adalah kurang penghayatan. Masyarakat tahu bahawa satu-satu perkara itu salah, tapi kecenderungan untuk melakukan maksiat atau kesalahan itu masih ada. Kalau dalam Islam, ada satu sistem yang telah disusun oleh Syahid Imam Hasan Al-Banna yang mungkin sesetengah pada kita pernah dengar, sesuatu yang disebut sebagai tingkatan amal. Ada 7 tingkatan amal. 3 yang utama boleh kita gunakan sebagai paksi dalam membendung masalah normalisasi kemungkaran yang ada dalam masyarakat kita pada hari ini. Tingkatan yang pertama adalah individu Muslim. Bagaimana kita membentuk jiwa seorang Muslim dalam diri kita, menyemai nilai-nilai Islam, supaya kita dapat membentuk personality Muslim yang lebih baik. Tingkatan kedua dalam tingkatan amal yang disusun ini adalah keluarga Islam. Bagaimana keluarga Islam itu diwujudkan dengan bi'ah-bi'ah solehah ataupun dengan suasana-suasana yang solehah. Membiasakan diri dengan peribadi-peribadi Islam, sebagai contoh melazimkan tadarus dengan keluarga, melazimkan berkongsi, berbincang tentang masalah-masalah agama dengan keluarga dan sebagainya. Tingkatan ketiga ialah masyarakat Islam. Bagaimana keluarga-keluarga Islam ini bila digabungkan membentuk satu komuniti Muslim yang saling berpesan-pesan dengan kebaikan, mencegah apabila adanya kemungkaran ataupun kita lazimnya menyebut ini sebagai amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi saya menyeru kepada semua individu Muslim, bentuklah keluarga-keluarga Muslim dan seterusnya bentuklah komuniti-komuniti Islam yang lebih baik. Bersama-samalah kita membendung masalah normalisasi kemungkaran yang ada dalam masyarakat kita pada hari ini. Mungkin kita lihat benda ini adalah satu yang tidak memberi kesan kepada diri kita sendiri. Tapi lihatlah masalah ini dari sudut jangka panjang. Bagaimana masalah normalisasi kemungkaran ini, mungkin hari ini kita bermula dengan kes-kes kecil seperti mencuri, berzina dan sebagainya. Tapi siapa tahu 10 tahun, 20 tahun akan datang, perkara ini akan bawa kepada satu benda yang lebih besar. Kejatuhan moral di peringkat generasi, runtuhan moral di peringkat tamadun itu sendiri. Perkara ini akan memberi kesan kepada anak cucu kita pada satu hari nanti, sekiranya kita tidak bertindak pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.